Nasib baik you all ingatkan. Sebab saya rasa saya cek dah tadi. Ya tak apa, kita sama. Thank you. So kita ulang sedikit. Measurement berlaku apabila kita buat satu test dan kita dapat satu skor lah. Skor ni dalam bentuk apa? Dalam bentuk numerical. Dan numbers boleh jadi dalam bentuk nombor bulat, boleh jadi dalam bentuk pecahan, mungkin boleh jadi dalam bentuk peratusan. Dalam pecahan boleh jadi tak? Boleh. Boleh jadi pecahan, tetapi kalau untuk ukur tu kita tak gunalah pecahan kan. Kita akan tukar dia dalam bentuk perpuluhan. Kita buat dari pecahan kepada perpuluhan. Okay. Dan pengukuran ini dalam erti kata dia yang umum melibatkan semua data yang diukur ataupun data yang kita perolehi daripada satu-satu test ataupun daripada mana-mana instrumen yang kita gunakan untuk kita memperolehi data. So kalau kita tengok kat sini, if the test collects quantitative, the score is a number. Okay. But if the test collects qualitative data, the score may be a phrase or word. So maksudnya pengukuran ni tidaklah secara umumnya maksud pengukuran dia merujuk kepada sebarang data yang kita perolehi apabila kita hendak menguji sesuatu. Ya, kita nak menguji pencapaian, mungkin kita guna examination kan. Kita buat latihan peperiksaan. Kalau kita nak menguji pendapat seseorang ataupun tendensi dia terhadap mana-mana pegangan politik contohnya. Kualitatif data. Kita mengukur kecenderungan mereka. Itu umum cara measurement. Cara yang umum. Okey. Dan Miko Hopkins dan Stanley dia kata pengukuran ini adalah satu proses di mana kita membanding bezakan antara data-data yang kita ada lah. Maknanya measurement mungkin ada yang rendah, sederhana, tinggi, betul tak? Ada yang berat, yang ringan, yang sederhana dan sebagainya. Okay, ini penting Dah rekod. Ya? Dah rekod dah. Dah rekod tadi kan? Okay. So kita ada 4 jenis data yang utama ya kelas. Nominal, ordinal, interval dan ratio. NOIR N-O-I-R, NOIR. NOIR, apa dia N? Nominal. Lagi? Ordinal, interval, ratio. NOIR, remember NOIR. NOIR, nominal, ordinal, interval dan ratio. Dan setiap jenis data ini ada ciri-cirinya yang tersendiri. Now let's look at the first one. Jenis data pertama ialah nominal. Nominal ni terjadi ataupun jenis data nominal ini melibatkan data yang paling ringkas, data yang paling rendah dia punya level dia. Dan biasanya data ini dalam bentuk yang label. Kita sebut sebagai nominal. Contoh dia, macam contoh kat sini marital status, single, married. Ya. Dia tidak ada nilai. Maksudnya tidak bermaksud single tu lebih bagus daripada berkahwin atau sebaliknya. Faham Ataupun pelajar program prasekolah, pendidikan khas, matematik, pendidikan sains, kurikulum, semuanya adalah label ataupun disebut juga sebagai kategori. Ada makna tak? Ada nilai tak bagi setiap label tersebut? Tak ada nilai. Tak ada. Kita tak boleh nak differentiate dia. Mereka hanya sekadar pada nama sahaja. Ya. Luar bandar. Ya. Dia tidak ada nilai dari sudut nama dia. Kita cuma kategorikan dia, oh ni sekolah bandar, ni sekolah luar bandar. Apa lagi? Bagi saya contoh data-data nominal yang berbentuk kategori. Jantina. Lelaki. Ya, lelaki perempuan. Kita tak kata lelaki lebih bagus, lebih bernilai pada perempuan atau the other way around kan? Lagi? Umur tahun, umur 5 tahun.
Umur mungkin boleh jadi berbeza sedikit umur. Umur tak Masa. Yang label. Boleh tak? Negeri, tahu tak? Negeri. Okey. Universiti. Nama Pelajaran, Kelas-kelas, program. Ya, kelas, program. Dan semua itu adalah dalam bentuk kategorikal ataupun label sahaja. Okey? Okay. Okey, itu contoh yang pertama, yang paling mudah sekali. Kan contoh kalau kita katakan dalam questionnaire kan bahagian demografi tu kita akan biasa ada kan. Jantina, lelaki, perempuan. Kategori sekolah, bandar, luar bandar, semua tu adalah berbentuk nominal. So cuba tengok male, female, part time, full time. Ni tadi di bawah nominal ni tadi kita bagi nama dia label kan. Okey, di bawah nominal juga contohnya jantina tadi kan. Okey, male 0, female 1. Apa maksud dia? Part time 1, full time 2. Apa maksud dia kat sini? Dia bagi tahu male tu adalah kosong. Dah record dah. Dia punya kod. Kod dia. Kod dia. Maknanya kat sini kod ni bila masa kita perlukan kod ini apabila kita nak memindahkan data ke dalam SPSS. Kita nakkan bilangan. Ya. Bukan bilangan. Coding dia, kod dia. Sebab dalam SPSS dia yang input yang kita masuk dalam SPSS bukan dalam bentuk ayat tetapi nombor. Jadi nombor ini mewakili maksud kategori itu. 0 mewakili male, 1 mewakili female. Pulang kalau kita male 200, female 100 tak ada masalah. Bergantung kepada individu. Tetapi tidak bermaksud 200 lebih banyak daripada 100. Faham tak? Dia hanya kita gunakan. Sama juga seperti part time dan full time. Sekejap, tolong ni dulu tak? Sebab suara dia, saya dengar suara saya macam ada echo dekat apa? Siapa yang buka speaker biasanya macam tu. Ya? Tolong ni semua okey. Okey. So maksudnya kalau kita masukkan dalam SPSS dia perlu masuk dalam bentuk numbers. Okey kelas numbers. Dan number itu tidak memberi nilai mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah tetapi hanyalah sebagai representation. Coding. Yes, coding. Hanya mewakili. Sebab kita tak boleh tulis male masuk dalam SPSS. So kita guna 0 untuk lelaki, 1 untuk perempuan. Tapi kalau kita nak guna 1 untuk lelaki, 0 untuk perempuan boleh tak? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Siapa yang menentukan coding ini? Kita. Kita sendiri. Maknanya kita sendiri yang kena tahu. Okey, kalau saya guna 1 maknanya dia merujuk kepada perempuan, kalau saya guna 0 merujuk pada lelaki. Maknanya kita yang menentukan. Ini hanya sebagai contoh coding. Faham jangan pula kata dalam slide Dr. Fariza male mesti 0, female mesti 1. Tidak seperti ini. Ini adalah sebagai satu contoh. Okey. Masa dia bawah nominal. Okey. Di bawah nominal juga ada satu jenis juga data dipanggil sebagai dichotomous. Dichotomous ni apabila kategori itu hanya ada 2 sahaja. Contoh, lelaki, perempuan. Kecuali kalau kita nak ambil kira lelaki, perempuan tidak boleh dikenal pasti. Kategori ketiga. Transgender dan sebagainya. Kalau dekat luar negara memang adalah Kalau kita memang biasanya yang secara lazimnya, secara fitrahnya, kalau menyebut tentang gender, dia hanya ada lelaki dengan perempuan sahaja. Betul tak? Ataupun bandar dengan luar bandar sahaja. Atau siang atau malam. So dia memang ada 2 sahaja kategori bagi perkara tersebut. So nama dia sebagai dichotomous. So dichotomous kita masuk di bawah kategori nominal. Boleh ke tak ni? Slow you nampak Boleh. lain macam. Boleh. Ya?
Okey. Cikgu Wang nampak mata je Cikgu Wang. Okay, baru nampak. Okay. Now, so bagi nominal dia adalah label. So, ada soalan tentang nominal? Ada soalan? Jelas Ada, jelas. Yang kedua apa dia? Ordinal. Ordinal. Kita ada NOIR tadi kan? N-O-I-R. N stand for Nominal. nominal. O, Ordinal. I, Interval. R. R ratio. Ratio. So sekarang ni kita masuk kepada jenis data pengukuran yang Ordinal. okay. Jenis pengukuran yang kedua kita panggil sebagai ordinal. Ya. Apa maksud data ordinal? Dia kata with ordinal scales, the order of the value is what is important. Ya, order and significant, but the differences between each one is not really known. Cuba kita tengok contoh. Number 4 is better than number 3 or number 2. Okay, but we don't know and cannot quantify how much better it is. Okay, kita tak nampak berapakah sebenarnya nilai perbezaan antara 2 dengan 3, 3 dengan 4 atau 1 dengan 2. Ordinal So, skala ordinal ini kebiasaannya dia mengukur apa dia? Konsep yang berbentuk non-numeric. Non-numeric. Contoh dia apa dia? Kat sini kelas. Happiness. Perasaan. Okay. Happiness, comfort. Maksudnya yang melibatkan apa? Feelings kan? Feelings, Perasaan. perception, ya. So kita gunakan skala ordinal. Contoh dia apa dia? Classification of respondents' income into low, middle and high income. Contohnya. Dia ada low, ada middle, ada high. Tetapi berapa banyakkah perbezaan antara low dengan middle? Dia tidak ada satu nilai yang absolut. Antara middle dengan high income pun tidak ada nilai yang absolut. So, dia kata ordinal ni mudah untuk kita ingat. Because it sounds like order. Ordinal. Order maksudnya bila order tu dia boleh disusun lah kan. And that's the key to remember with ordinal scales. It is the order that matters, but that is all you really get from this. So maksudnya kalau kita susun 1, 2, 3, 4. Pendapatan paling tinggi, sederhana, rendah. So kita hanya boleh susun daripada ascending ataupun descending. Paling tinggi ke paling rendah kepada paling tinggi. Tetapi perbezaan yang nyata antara satu tahap ke satu tahap mengikut susunan tidak kita ketahui secara absolut. Okay, itu ordinal. Kita dengar dulu nanti you ada soalan boleh tanyalah. Residu interval, ni yang ketiga NOIR. I interval. Interval skala adalah skala numeric. Numeric. In which we know both the order and the exact differences between the values. Contoh Celsius temperature. Okay. Perbezaan antara 60 and 50 degrees is a measurable 10 degrees. As is the difference between 80 and 70 degrees. Faham tak kat sini contoh dia? Faham. Perbezaan dalam sudut temperature yang kita gunakan antara 50 darjah dengan 60 darjah, beza dia 10 darjah. Sama seperti perbezaan antara 70 dan juga 80 darjah iaitu 10 degree. Jelas nampak 10 kan? Ya? Dan dalam interval tidak ada true zero. Apa maksud tidak ada true zero? Contohnya, there is no such thing as no temperature. Kalau kita sebut 0 darjah Celsius, dia ada nilai tak 0 darjah Celsius tu? Ada? Kan? Maknanya dia tahap dia di 0 darjah Celsius, sejuk lah kan? Beku beku kan? Maknanya 0 tu bukan maksud dia tidak ada apa-apa.
Faham tak? Zero Dia ada tu dia nilai. ada makna, dia ada nilai temperature dia walaupun dia adalah zero. So it is not a true zero. Jadi kita sebut true zero maknanya dia tak ada makna apa-apa. Okay, so cuba tengok yang bawah ni. Ya, in case of interval scales, zero doesn't mean the absence of value. But it's actually another number used on the scale like 0 degrees Celsius. Ya, zero tu ada nilai tak kelas dalam interval? Ada. Nilai. Begitu juga dengan negatif. Negative number dalam nilai interval juga ada makna. Dia ada makna. Sebab itu dia kata with interval data, we can add and subtract. Kita boleh tambah, kita boleh tolak. Tetapi kita tidak boleh darab ataupun bahagi. Ya, itu interval. Tak apa, kita cuba tengok keempat-empat dulu Mungkin you all boleh nampaklah sedikit perbezaan yang lebih jelas bila kita dah habis keempat. Okay. Now, kita masuk kepada nilai yang keempat, pengukuran yang keempat iaitu ratio. Skala ratio memberitahu kita the exact value between units. And they also have an absolute zero. Tadi tu dalam interval No true zero. bukan a true zero sebab dia ada nilai di sebalik kosong tersebut. Tetapi dalam ratio, zero ni ada nilai tak? Tak ada. Absolutely no quantity. Okay, which allows for a wide range of both descriptive and inferential statistics to be applied. Dan dalam nilai ratio ini, kita boleh apa dia kelas? Boleh tambah, tolak, darab. Interval tadi, kita hanya boleh Tambah dan tolak ya. Tapi tidak boleh bahagi dan darab. Maknanya, measurement bagi data ratio adalah data yang paling kompleks. Bentuk dia berada pada aras yang paling tinggi kerana ratio ni, daripada ratio ni lah kita boleh dapatkan mean. Kan? Ingat tak mean? Bagaimana berlaku mean? Macam mana kita nak dapat average? Mula-mula proses kita campur dulu ke tak? Kan? Baru kita bahagi. Bahagi. Yes. So, central tendency can be measured by mood. Kita pun ada boleh tengok mood dia, median dia kan? So dalam KP2 nanti you akan belajar lebih terperinci lah tentang mood ni, tentang median, cara untuk dapat mean dan sebagainya. And as well as measures of dispersion. Apa maksud measures of dispersion? Taburan dia. Taburan dia. Taburan dia. Okay, contoh. Okay, ini satu set data Nampak tak saya conteng kat situ? Nampak. So, ni satu set data yang lain. Ini adalah dispersion. Maksudnya bertabur satu ni, data ini bertabur secara lebih rapat. Ya? Manakala ini dia lebih jauh antara satu sama lain kan? Luas. So dispersion ini akan terzahir dalam sisihan piawai ataupun standard of deviation. Kalau sisihan piawai nilai dia kecil, bermakna, okey, katalah sisihan piawai dia 0.3. Satu lagi sisihan piawai ataupun 10.2. Nilai contoh senang. Mana satu lebih besar? 10.3. So 10.3 ni mewakili taburan yang ni ataupun yang ni agak-agak? 0.2 yang besar. Yang lawak. Ya, yang mana? Yang ni kan? Kenapa? Kerana jaraknya ada jarak, maka dia menunjukkan nilai dispersion yang lebih
besar. Proportion yang lebih besar menunjukkan apa dia? Kesihan piawai yang lebih. Yang mana satu yang lebih banyak persamaan antara yang bertabur secara berjauhan ini atau data yang bertabur secara rapat-rapat ini? Yang mana yang lebih sama? Yang rapat-rapat. Yes, yang rapat-rapat. So dalam konteks statistik, dalam konteks data ratio ni, kita sebenarnya we are looking for a kata smaller dispersion, smaller sisihan piawai yang lebih kecil. Itu adalah objektif kita. Kerana sisihan piawai yang kecil menunjukkan data kita ini bertabur secara rapat-rapat antara satu sama lain, ya, atau dengan arti kata lain, dia menunjukkan bahawa data kita, responden kita, persamaan itu sangat rapat antara satu sama lain. Boleh faham tak? Ya, dia tidak berbeza lah. Maknanya kalau skor dia 1, 2, 3, 4, 5, kebanyakannya pilih 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Ya. Tapi kalau yang satu lagi ni, mungkin 4, 5 ada 3. 4, 5, 3, 4, 5, 3. Faham Jadi dia berbeza begitu. Puan, nak tanya, kalau taburan data ni sekata dengan yang tak sekata ni, sebenarnya data mana yang lebih tepat? Okey, kalau dalam sisihan piawai lebih kecil ke sisihan piawai lebih besar? Dalam kuantitatif, we are aiming for sisihan piawai yang kecil lah. Sebab kita nak pastikan supaya data-data kita ini berbentuk normal. Sekejap lagi kita akan tengok. Ya? Okay, so dalam ratio, begitulah ya, kita boleh tengok sebab oleh kerana kita boleh tambah dia bagi dan darah, maka kita bolehlah dapat nilai mode, median, mode kekerapan, median, mean dan sebagainya. Macam mana saya nak padam my notik ni? Okey. Seronok juga guna Zoom ni kan? Ke saya seorang je yang seronok, you tak seronok? Saya seronok. Okay, let's look at the ratio Ratio. Contoh dia lagi. Contohnya people with no work. Orang tak ada kerja, maknanya zero income. Bila dia tiada kerja, dia tiadalah income dia. Yang zero dalam konteks ini bermaksud absolute zero, betul tak? Zero ni ada nilai tak dalam ratio? Tak ada. Tak ada. Maksudnya memang betul-betul tak ada. Ya, sebab dia tak kerja, dia tak ada pendapatan, therefore kita kata zero income. So let's look at the second example. 4 orang responden mempunyai 4 jumlah duit yang berbeza. RM65, RM21, RM50 dan RM300. Boleh tak kita susun data ini? Boleh. Maknanya daripada rendah kepada yang tertinggi. Betul? Atau daripada tertinggi kepada yang terendah. Then can we do the ratio? Ratio ni macam nisbah kan? Dalam bahasa Melayu, data nisbah adalah ratio. Data ratio adalah data nisbah. Boleh tak kita buat ratio nisbah dia? Boleh? Contohnya 300, satu nilai yang tertinggi. Okay, dia kata an individual who has RM300 own 6 times money from an individual who has Maksudnya kita boleh banding bezakan, seorang ada RM50, seorang ada RM300, bermakna orang yang mempunyai RM300 ni, nilai RM300 adalah 6 kali nilai RM50. Okey, apa lagi contoh bagi ratio ni? Age. Nampak tak tadi ada yang sebut umur kan? Saya kata umur bukan dalam categorical. Bukan yang nominal. Kerana dalam age ini, kita boleh susun dia daripada rendah kepada yang tinggi. Tapi Puan, ya. Tapi misalnya kalau misalnya kita nak buat penyelidikan kita bergantung kepada 2 age, satu 5 tahun, satu 6 tahun. Kalau macam tu
dimasuk dalam ratio ataupun dimasuk dekat dalam label? Kalau macam tu mungkin kita boleh masuk dalam label sahaja. Sebab dia kategori. Kategori 6 tahun, kategori 5 tahun. Okay. Ataupun yang age dalam konteks macam ni, kalau kita susun dia lah, umur katalah biasa kita buat 20 hingga 25 tahun. 25 tahun hingga 30 tahun dan sebagainya, kita boleh rangekan dia. Kemudian ataupun markah juga berbentuk ratio. Sebab apa dia katakan ratio? Kerana daripada markah ini, katalah kita ada 30 pelajar dalam kelas ya. Seorang dapat 90, 80, 75, 65 dan seterusnya. Kita boleh dapat apa daripada test score ini? Kita boleh susun daripada tertinggi ke rendah, betul? Kemudian kita boleh dapat tak kekerapan pelajar yang dapat 90 misalnya? Boleh tak? Baik. Boleh. Kita boleh tengok nilai tengah dia tak? Median dia? Boleh. Kita boleh min tak? Boleh. Kita boleh buat ratio dia. Boleh kan? Pelajar yang tertinggi sebenarnya yang dapat 90 ni, maknanya dia lebih baik 3 kali daripada pelajar yang hanya dapat 30 markah. Okay? Ataupun hours of spending for revision. Okay, so cuba perhatikan ini kejap lupa nak padam satu lagi. Okay. So, kalau tengok yang mana yang paling banyak ciri-ciri data? Ratio lah kan? Yang paling simple ialah data nominal. Okay. Okay, cuba tengok order of value. Order of value. Maksudnya dia boleh susun daripada rendah ke tertinggi ataupun tertinggi kepada terendah. Nominal boleh susun tak? Nominal kita boleh susun tak? Tak boleh. Tak boleh kan sebab dia adalah sama tara. Dia tak ada yang lebih No value. dan sebagainya. Tapi ordinal interval kita boleh susun mengikut order sama ada ascendingly or descendingly. Ascending rendah ke tertinggi ataupun tinggi ke terendah? Rendah ke tinggi. Ascending rendah pada tertinggi, descending pada ke rendah lah. Kemudian counts ataupun frequency or distribution. Kita boleh kira tak kekerapan dia?